Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Amma ba'd. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar? Semoga berada dalam keadaan sihat wal afiat. Hayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberi kurniaan masa dan kesempatan untuk sama-sama kita meraih manfaat daripada tazkirah ringkas yang bakal disampaikan ini. Dan buat makluman para jemaah, siri tazkirah ini menyentuh satu aspek yang sangat penting dalam Al-Quran, dan ia berjudul Indahnya Bahasa Al-Quran. Dan aspek yang akan kita tekankan tidak lain dan tidak bukan aspek bahasa. Kita akan membongkar mutiara-mutiara yang terdapat dalam Al-Quran yang sebenarnya disampaikan atau dapat kita cungkil melalui bahasa yang disampaikan Al-Quran itu sendiri, iaitu bahasa Arab. Baik, hatta Allah Subhanahu wa taala sendiri telah pun berfirman dalam surah Yusuf, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu qur'anan arabiyya. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Kenapa? La'allakum ta'qilun, agar kamu bisa mengerti. Dalam istilah lain, kita bisa menggunakan akal fikiran kita untuk menghadam atau untuk cuba cakna akan isi kandungan yang disampaikanlah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi untuk siaran ini kita akan melihat atau memerhati ayat yang ke-14 dari surah Ali Imran. Okey. Dan melalui ayat ini kita akan dapat lihat, yakni apakah rancangan iblis, rancangan iblis untuk melalaikan manusia, untuk tidak patuh kepada perintah Allah. Dan dengan kita tahu plan iblis ni, dapatlah kita sama-sama menjadi insan yang sentiasa memerhati tiap langkah kita, agar kita dapat menjadi insan yang lebih baiklah, insya-Allah. Baik. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat ke-14 berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث
dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Shadaqallahul azim. Baik, kita perhatikan bahagian pertama daripada ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Dan kemudiannya banyaklah contoh-contoh perkara yang digemari syahwat manusia itu sendiri, daripada perempuan-perempuan, apa lagi, harta benda, emas, perak dan macam-macam lagi. Okey, jadi yang penting yang ingin ditekankan di sini adalah bahagian yang pertama, zuyyina linnasi hubbus syahawat. Dihiaskan dan dijadikan indah kepada manusia kesukaan kepada benda-benda yang diingini nafsu. Jadi kita semua sedia maklum bahawa nafsu kita ini adalah musuh kita, di antara musuh-musuh kita di atas muka bumi inilah. Okey, musuh-musuh kita adalah yang pertama iblis. Iblis akan cuba sedaya upaya untuk melalaikan kita. Lagi satu musuh yang kita ada adalah nafsu kita sendiri. Okey, jadi nafsu kita ini sukakan sangat perkara-perkara yang indah lah. Okey, jadi permainan iblis ni macam mana? Rancangan iblis ni, dia tahu nafsu kita ni sukakan beberapa perkara, okay, yang disebutkan dalam ayat ini, okay, harta benda, emas, perak, sukakan perempuan, lelaki, dan sebagainya. Okay, jadi dia nampakkan perkara-perkara ini indah, zuyyina. Dalam banyak-banyak perkataan yang boleh digunakan, Allah Subhanahu Wa Taala gunakan perkataan ini, zuyyina. Ini iblis akan nampakkan indah dosa-dosa, okey, dia akan nampakkan indah, nampakkan dihiaskan, nampaknya cantik. Jadi kita akan, sebagai manusia yang lemah ni, akan tertarik dengan melakukan perkara dosa tersebut. Okay, contoh sebab digunakan sini an-nisa wal banin kan. Contoh berpacaran, okey, keluar berdua-duaan. Belum lagi kahwin, tak kisahlah, tunang, belum nikah pun, tunang ke lagi teruk, belum tunang lagi pun, keluar berdua-duaan, boleh ke tak? Boleh? Tak boleh lah. Kerana hatta dalam sebuah hadis dilarang, yang fima makna hadis, dilarang untuk seorang lelaki dan perempuan keluar berpacaran, berdua-duaan tanpa seorang mahram, kerana yang ketiga adalah iblis, dan akan cuba melalaikan. Baik, jadi tapi kenapa orang tetap keluar berdua-duaan? Kerana iblis punya taktik di sini dikatakan, dia nampakkan indah. Kamu melihat mereka yang bukan beragama Islam, mereka keluar berdua-duaan, enjoy, kan best, dapat spend, dapat luangkan masa sama-sama, have a good day, dapat eratkan hubungan di antara mereka dan sebagainya. Bila diperlihatkan bagi kita hal-hal sebegini, jadi kita akan mula tertarik. Walah, kita perlu keluar berdua-duaan untuk faham, untuk eratkan hubungan antara kita, meskipun hubungan tu belum halal pun. Jadi inilah tipu daya iblis kepada kita. Dan juga di sini di antara contoh adalah harta. Sebenarnya harta benda ni bukanlah perkara yang utama yang kita perlukan untuk hidup di muka bumi ini. Yang perkara utama adalah apa? Adalah keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi iblis akan cuba sedaya upaya untuk memperlihatkan,
Mata wang ni lah yang kamu perlukan untuk hidup happy dekat dunia ni. Kau tengok macam mana tak ada wang, macam mana kau nak beli benda-benda semua. Jadi kau perlu kejarkan duit. Malah yang sepatutnya kita kejarkan adalah keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Duit itu hanya sebagai wasilah untuk kita capai keridaan Allah, bukan sebagai ghayah, bukan sebagai hadaf utama. Baik. Jadi inilah ala kulli hal, inilah tipu daya iblis, tipu daya syaitan nak cuba mempermainkan nafsu kita. Dia nampakkan dosa-dosa yang dosa-dosa yang tak sepatutnya kita lakukan itu, dinampakkan ia sebagai satu perkara yang indah, suatu perkara yang baik. Hatta manusia yang lemah ini terjebak dalam dosa-dosa ini. Na'udzubillah min dzalik. Okey, kita meminta Allah untuk selamatkan kita daripada hal ini. Baik. Jadi kita fast forward ke ayat bahagian akhir ayat ini. Itu dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Jadi Allah pun berikan peringatan kepada kita bahawa dzalika mata'ul hayatid dunya, semuanya itu adalah kesenangan hidup di dunia. Ini semua sementara je lah, wahai hamba-hambaku. Dan yang kekal selamanya adalah apa? Adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah tempat kembali yang sebaik-baiknya. Kita pun lihat dari segi bahasa, word yang terakhir ni, al-ma'ab, tempat tinggal kan. Tempat tinggal kalau dalam bahasa Arab kita biasa gunakan bait, maskan. Tapi digunakan sini ma'ab. Ma'ab bukan sekadar tempat tinggal, tetapi tempat tinggal buat selama-lamanya, buat jangka masa yang panjang. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita syurga itu kekal abadi selamanya. Tetapi apa yang kamu buat dekat dunia itu semua sementara je dan akan dihitung, dan jika terdapat salah, semua akan masuk ke neraka. Berbaloi tak? Berbaloi tak buat demikian? Tak kan? Jadi lebih baik kembali kepada Allah dengan amal soleh agar kita capai keridhaannya dan dapat syurganya, insya-Allah. Amin. Baik, kita akhiri sesi kita ini dengan kita ingatkan diri kita bahawa dunia yang kita hidup ni sementara, dan semoga kita sama-sama tidak ditipu dayalah atau dilalai. Semoga kita tidak dilalai oleh tipu daya syaitan, dan semoga kita kekalkan semangat untuk terus melakukan kebaikan agar capai keridhaan Allah dan syurganya, insya-Allah. Amin. Terima kasih para jemaah sudi mengikuti siaran ini, dan teruskan support dan juga sumbangan kepada Masjid Kamus Siglap agar kita dapat teruskan yakni program-program kita online. Boleh sumbang melalui PayNow, fund transfer, dan juga laman web Masjid Kamus Siglap, yang terdapat di bawah skrin. Dan kita ucapkan terima kasih juga sekali lagi atas masa tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk mengikuti majlis kita ini. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.